لا غرض النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلم قد صلى الله سره. فلما أعطوها بعد التمكين والرسخ باليقين تصرفوا فيها تصرف الخازن الأمين وامتثلوا فيها قول رب العالمين وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير فكانت الدنيا في أيدي الصحابة رضي الله عنهم لا في قلوبهم. Maka tatkala mereka dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala selepas teguh dan terpasak keyakinan mereka setelah ditarbiah oleh baginda sallallahu alaihi wasallam di Makkah, mereka menguruskan dunia seperti pengurusan penjaga harta yang amanah. Mereka menjunjung padanya firman Rabbul Alamin, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fih, dan hendaklah kamu infakkan sebagian harta yang Ta'ala jadikan kamu sebagai pengganti padanya, yakni penjaga. Maka orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan menginfakkan harta, bagi mereka ganjaran yang besar. Maka adalah dunia itu berada di tangan-tangan sahabat radhiyallahu anhum, tidak di hati-hati mereka. Itu bezanya antara sahabat yang telah menerima tarbiyah hebat baginda sallallahu alaihi wasallam, mentarbiyah rohani mereka sehingga dunia yang ada hanya diletakkan di tapak tangan, tidak dibenarkan masuk ke dalam qalbi. Ada pun orang-orang yang tidak ada tarbiyah ruhiyah, yang hatinya tidak ada keteguhan makrifat dengan Allah, maka dia gagal mengawal dunia sehingga dunia itu masuk ke dalam hati mereka. Dan bila yang benda ni masuk dalam hati, bermakna benda tu adalah benda yang besar. Benda yang besar dia akan masuk dalam hati. Kalau benda tu tak besar, dia duduk luar hati. Maka bahaya besar kalau kita masukkan dunia di dalam hati. Maka ketika itu hati itu akan menjadi rosak, hati akan menjadi lalai, hati akan terracun dengan racun-racun kemungkaran, maksiat dan sebagainya. Sebab mereka letakkan matlamat mereka adalah dunia. Asal dapat dunia cukup, ya, seolah dunia itu matlamat mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala sifatkan orang-orang yang tidak beriman di kalangan orang kafir dengan sifat yang amat keji. Ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Ya'kulu, mereka mengambil dunia bernikmat sebagaimana binatang kaki empat. Ya, hidup dia apa? Hanya boleh makan saja. Ya, sahabat yang telah diterbiak oleh baginda sallallahu alaihi wasallam mempunyai jiwa yang kukuh. Ya, dia tak benarkan dunia itu masuk dalam kalbi mereka. Dalam kalbi mereka hanyalah berdamping, berlazat, membesar dan menikmat dia dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai-bagai futuhat, makrifat yang dikurniakan oleh Tuhan. Allah. Maka orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan menginfakkan harta dia. Sebab apa dia boleh infak harta? Sebab harta tidak duduk di dalam. Harta bila duduk dalam hati je, habis dia nak keluar payah. Ya, sebab dia kasih yang kuat, hubban jamma, Quran kata. Kasih yang menggila dengan harta. Akhirnya sampai peringkat yang wajib mereka gagal. Zakat pun mereka tak keluar.
Terus kata nak infak yang sunat. Bagi mereka ganjaran yang besar itu para sahabat yang mereka menginfakkan harta mereka yang menunjukkan lambang dunia tidak duduk di tangan, di dalam hati. Betul, dalam keadaan sufiah disuruh kita hari-hari infak. Hari-hari tadi nak infak berapa ikut. Dia nak bagi 50 sen ke 10 sen ke singgit. Dan dia ada isyarat. Isyarat ikhrajud dunia minal qalb. Keluarkan dunia daripada hati. Keluarkan dunia hati, maka hati terang. Lagi banyak dikeluarkan, lagi terang hati dia. Lagi banyak dimasukkan dunia dalam hati dia, gelap, lagi gelap. Maka adalah dunia itu berada di tangan-tangan sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Lepas tu mereka mudah mengeluarkan. Tidak di hati-hati mereka. Di hati mereka bukan dunia. Di hati mereka bukan makhluk. Di hati mereka ialah Tuan makhluk. Mana dunia di dalam hati bukan maknanya duit dalam tu masuk dalam hati dia, kan cinta, kasih. Dan begitulah bila mana Allah di dalam hati bukan mana Tuhan duduk dalam hati. Mana cinta kepada Allah, membesarkan, mengenali, sentiasa kalbi dengan Tuhan. Itu di antara perbezaan. Falamma utuha ba'da tamkin. Bila mana Allah memberikan kepada sahabat tadi kekayaan dunia setelah dia tamkin, mana setelah mantap, kemas apa? Rohani dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya kalau mafhum mukhalafah, diberikan dunia ya tidak selepas tamkin, ya qabla tamkin. Sini ba'da tamkin, selepas kemantapan rohani dia. Tapi kalau qabla tamkin, yang ini banyak berlaku. Hati dia belum mantap dengan Tuhannya. Kadang Tuhan pun tak berkenan, maka dia lambatkan dunia. Maka dunia itu menjadi racun. Dunia itu menjadi racun dalam kehidupannya. Akhirnya dia tersesat dengan sebab dunia. Dia terjauh dari Allah dengan sebab dunia. Perjalanan dia gelap dengan sebab dunia. Dan akhir sekali dia gadaikan agama dia dengan sebab dunia. Itu habis. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dijual agama dia dengan sebab dunia. Pangkat, jawatan, nama, ya, dia bertindak, dia bercakap tu dah macam orang bukan Islam. Nama Islam, ya. Itu punca apa dah? Dia silap meletak. Dia gagal meletakkan dunia bukan dalam hati tempat dia. Dunia tempat dia atas tapak tangan saja. Ya, apa makna tapak tangan? Kita ambil tapi jangan masuk dalam. Masuk dalam habis, ya. Begitulah kaedah yang mereka yang hebat di kalangan sahabat yang dimisalkan sebagai nujum. Ashabi kan nujum bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku seperti bintang di langit, yang mana kamu ambil nasihat kamu dapat petunjuk Allah Ta'ala. Hati mereka ni hati yang sudah tamakun dan rusuh fil yakin, telah mantap dalam keyakinan. Wa yakfika fi zalik khuruj Umar bin Khattab radhiyallahu an nisbi malih. Hebat, diberi kan, diberi bilang perang Tabuk, ya, perang Tabuk. Sayyidina Umar keluar separuh harta dia keluarkan an nisbi malih. Wa khuruj Abi Bakar Siddiq an malihi kullih. Sayyidina Abu Bakar bagi semua, lagi handal ni. Wa khuruj Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an 700 ba'ir ya mawquratin bil ahmal wa tajhizul Utsman bin Affan radhiyallahu an jaysal 10 musyrah ila ghairi zalik min husni af'alihim wa sunni aqwalihim wa sanni aqwalihim radhiyallahu anhum ajma'in wa ardahum ridhaan daiman abadan. Wa yakfika fi zalik, dan memadailah bagi engkau, kata Syekh bin Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu, padahal demikian kisah, pada keadaan kisah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengeluarkan separuh daripada harta dia. Kalau dia ada 10 ekar, 5 ekar dibagi. Kalau dia ada 100,000, 50,000 dibagi. Separuh nanti. Bila keadaan perang Tabuk yang memerlukan sumbangan yang besar, sebab perjalanan jauh, dia bukan 600 km. Dia bukan sini apa, Kelantan.
Jauh tak jauh tuan. Dulu. Sekarang berapa jam je naik kenderaan berenjin. Dulu tak ada. Honda Cup kecai pun tak ada. Naik kuda. Kuda wal unta. Tu je lah. Nak merentasi lautan padang pasir. Bayangkan. Memerlukan kos yang banyak, sumbangan yang hebat. Maka datang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memberikan separuh harta dia. Rasulullah, aku infakkan nisfa mali, separuh harta. Mudah-mudahan aku dapat menandingi Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni aku tak lawan ni. Aku bangun awal malam, orang tu ni bangun awal dia. Aku bangun awal, aku tak lawan ni. Cukup hebat, ibadat juga hebat. Sebentar lagi datang pula Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata, anfaqtu jami'a amwali, aku infakkan semua harta aku ya Rasulullah. Rasulullah kata, ma'ab kaita li ahlika ya Abu Bakar, engkau tinggalkan apa untuk ahli engkau ya Abu Bakar? Kau bagi semua. Abu kaitullah wa rasul, aku tinggalkan dia Allah dan Rasul. Mana nak cari tuan ni? Sekarang ada tak? Taubat seku tak ada. Satu dunia tuan cari seorang tak ada mentabat ni. Sebab mereka ni layak mengiringi perjalanan perjuangan Rasulullah SAW. Kalau muka kita duduk zaman Nabi ni menyusahkan Nabi dengan perangai kita tuan-tuan ni, mujuk tak Nabi kita iman Islam dalam syukur besar. Tengok sahabat impak dahsyat-dahsyat. Allah. Dia ada tak harta? Ada. Kalau tak ada nak infak apa? Tapi harta dia duduk kena tempat dia. Dia letakkan dunia di tapak tangan. Dia tak izin dunia itu masuk dalam kalbi. Sebab kalau dunia dah masuk kalbi, dia payah keluar. Benda bila dah cinta, dia payah keluar. Kalau cinta dunia, dia payah nak keluar kan? Akhirnya jadi hamba dunia. Kalau dia cinta pada Allah, dia payah keluar juga. Dia sanggup mati kena agama Allah. Itu pentingnya cinta. Rahsia cinta dia di kalbi. Sebab tu orang kata, kalau kau dah masuk dalam kalbi kau jangan takut. Kau jangan bimbang, kau ada dalam hati. Itu maknanya dia dah masuk dalam. Kalau dia dah menyampahnya, kau jangan terkesing-kesing. Kau tak ada dalam hatiku. Makna apa? Kita dengan dunia kita cakap, hei dunia, kau jangan terkesing-kesing. Kau tak ada dalam hatiku. Tu cepat jadi wali. Kalau dunia kau dalam hatiku, ada jadi wali. Jadi wali nikah ya wali. Nak jadi wali kena cakap dengan dunia, hei dunia, kau tak ada dalam hatiku. Baru dia boleh jadi wali Allah. Yang ada dalam hatiku, ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam hatiku melainkan Allah. Ingat tu, sebab perbahasan kita tu semua kalbi kan. Kalbi sihat cantik tu duduk. Sahabat bila dididik kalbi dia oleh Rasulullah semenkan dia apa diminta cepat. Ini bagi untuk Islam sikit. Betul tanya bila nak menang je kalau tak kau tu. Dia patut boleh bagi 10,000 dengan harta yang ada pada dia juta-juta, atau 10,000 dia bagi 20,000, 50,000 tak ada apa kan. Ini bagi RM50. Tunjuk kat orang kampung banyak dia bagi RM50. Orang kampung tak ada duit, tengok RM50 besar. Pada antara dia tu RM50,000 tak ada apa-apa kalau bagi. Dengan juta duit dia kan. Dia bagi RM50. Lepas tu tanya, bila nak menang je? Menang pula otak kau tu. Bila nak menang kau bagi. Yang tak tercongit aja. Tengok sahabat dia bagi kan, separuh dia bagi. Dia Sayyidina Abu Bakar dia nak tanding. Dia bagi habis an malihi kulli, semua sekali dia bagi. Dia tinggal Allah dan Rasul tuan-tuan ni. Dan harta ni dan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni seorang sahabat yang paling kaya ni. Ulama kata kalau dia berniaga di Malaysia dia boleh beli kan. Hari ni pemimpin negara dijual ni, dia beli. Dia jual kita sekarang ni, macam-macam dia jual. Pengkhianat besar. Dia mengeluarkan apa? 700 ekor unta, tuan-tuan. 700 ekor unta. Unta kau 10-20 ekor pun dah penuh padang kan. Yang ke 700 besar unta kan. Tu 700 dia bagi. Yang penuh pula dengan bebanan, mana muatan lengkap. Untuk peperangan. Bayangkan mana kalau kita jet pejuang siap. Canggih-canggih punya bagi. Pada zaman sekarang lah kan. Tu. Allah. Itu nak korban 2 ekor pun musing. Ini lagi bajet kau ni. Ini kan 2 ekor kan, 700 ekor bagi, bayang. Tu. Dan diberikan pula apa tadi, 700 ekor siap dengan kelengkapan Allah. Kemudian mempersiapkan bala tentera pula. Untuk apa? Dia adalah tentera Usrah di perang Tabuk.
Dia perang Tabuk tu banyak nak makan, persiapan banyak tu. Sahabat bagi tuan dahsyat-dahsyat. Dan lain kisah banyaklah, ya, kecantikan perbuatan mereka, cantiknya akhlak mereka, ya, dan murninya keadaan mereka radhiyallahu anhum ajmain. Nabi kata asabiquluhum udul. Sahabatku semua ni adalah adil. Orang yang banyaklah jaminan-jaminan. Khairul quruni qarni summa alladhina yalunuhum man summa alladhina yalunuhum summa sakata. Sebaik-baik kurun pula ni sebab kurun. Sebaik kurun aku, dan kurun yang mengiringi kurunku, kurun sahabat. Adapun kurun kita ni summa sakata, Nabi dah diam. Kurun kita ni tak ada jaminan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuma Rasulullah pesan kita pegang dua, Quran dan sunnah. Taraktu fikum amrain dan tadillu ba'di in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnat rasulillah kama qala. Aku tinggalkan kamu dua pegangan, kalau kamu pegang kamu tak akan sesat. Ya, itulah Al-Quran dan sunnah. Kalau tak pegang, confirm sesat jawab. Pegang tak sesat. Kalau lepas dia habis. Dan lain kisah kecantikan perbuatan mereka itu sahabat dan murninya keadaan mereka radhiyallahu anhum ajmain. Moga-moga Ta'ala meridai mereka dengan reda yang kekal selama-lamanya. Mereka mendapat reda Allah Ta'ala. Sebab sahabat kita sebut dia radhiyallahu anhum. Itu martabat mereka. Kalau bukan sahabat, wali-wali berdoa tu makna makam dia tinggi. Bagaimana doa tu doa sahabat biasa kita pakai. Radhiyallahu anhum, telah reda Allah Ta'ala daripada mereka itu. Ya. Letakkan apa dan mereka letakkan dunia apa? Fakanatid dunya fi aidihim. Mana dunia itu berada di tangan-tangan mereka saja. La fi qulubihim, bukan pada hati. La fi qulubihim, bukan di hati mereka. Itu jalan selamat ni. Siapa nak selamat dunia akhirat, jangan letak dunia dalam qalbi. Dunia letak atas tangan saja. Mana ada tak dunia? Ada, tapi letak dia kena. Kamu nak letak atas tapak tangan. Jangan benar dia masuk hati. Masuk je hati habis dan dia tak ada apa, dia dah hilang pertimbangan. Ya. Fatadammanatil ayatut tazkiyah li zawahirihim wa sarairihim wa isbatal mahamidihim wa mafakhirihim. Maka ayat-ayat di atas telah menghimpunkan penyucian bagi zahir dan batin. Ya, zahir dan batin mereka itu para sahabat, dan mensabitkan kepujian dan kemegahan mereka itu para sahabat. Ya, hebat-hebat dan sahabat, masya-Allah. Habis. Faqad tabayyana min hadza anna at-tadbira ala qismain. Tadbirud dunya lid dunya kama huwa halun ahlu qati'ah al-li'am al-ghafilin, wa tadbirud dunya lil akhirah ka hadis sahabah akramin al-akramin wal salafis salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajmain, wa ja'alana mimman iktada bihim amin. Bal alfa amin. Bal alfa alfi amin. Maka nyatalah daripada keterangan ini bahawa tadbir itu dibagi pada dua bagi. Ya, tadbir kita mengurus, ada dua pengurusan. Ya, pertama tadbir dunia untuk dunia. Dia cari dunia, kemudian untuk dunia, dan ya, seperti mana ahli dunia yang keji lagi lalai, maka dia tenggelam dengan kelalaian dunia tadi, habis. Dan tadbir dunia untuk akhirat, ya, dia ambil dunia tapi dia tadbir. Yang tadi dia tadbir dunia untuk dunia sebab apa? Bawa kan? Bawa sebut tadi sebab apa? Ketidur. Sebab dunia masuk dalam hati lah kan? Bila dunia dia bawa masuk dalam hati, dia akan tadbir dunia untuk dunia lah. Ya. Sebab bila untuk tu benda besar. Tapi kalau dia dalam kalbi dia Allah, maka dia tabir dunia untuk jalan Allah. Sebab dalam hati dia sentiasa, sebab tu dia suruh zikir hati, jangan putus. Allah, Allah, Allah. Allah ni kita sumbat dalam zikir, ketuk nur zikir terang kalbi dia, supaya kita kenal dia dan jadikan matlamat hidup kita ialah Allah, bukan makhluk Allah. Jadi tabir dunia untuk dunia, ini orang yang gelap hati dia, dan dia dah masukkan hati dalam dunia dia.
Dan tarbiyah dunia untuk akhirat seperti para sahabat. Ni orang yang ada dunia tapi dia tak izin, dia blok dunia, dia tak masuk dalam kalbi dia. Dia letak atas tapak tangan dia je. Ya. Dan juga salafus salih, orang-orang salaf yang salih. Salaf je apa? Mereka yang hidup kemudian daripada 300 tahun selepas wafat Rasulullah SAW. Setengah riwayat kata 500. Kita ni berapa kali ratus? 4,000 lebih dah. Ya, 1,400 lebih. Masya Allah, jauh sangat. Sebab tu kalau kita tak cek, takut dia terputus tengah jalan. Berkata almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz, bila tali tu jauh sangat dengan kita kena cek. Takut kita pegang-pegang yang ada kontak, rupa dah putus tengah jalan. Ya, sebab kena cek tali kita ni bersambung tak lagi dengan Rasulullah SAW. Cara hidup kita ni bersambung tak lagi betul dengan cara hidup Rasulullah SAW. Kalau dia tak cek dengan apa suluhan ilmu, kalau dia tak cek balik dengan nas Quran, hadis Nabi, perbahasan ulama, dia takut dia perasaan aku ni betul lagi umat Nabi, aku jauh babas perasaan ni kan. Lepas tu kena cek, kalau agak nak putus, sambung balik cepat, ikat balik biar bagi kemas kan. Tu maksud dia. Supaya tali tu jangan putus. Kalau putus rantai tali kita dengan Rasulullah SAW, habis. Allah, dah jauh sangat kan. Mereka ni salah baru 300-400 tahun je dekat, termasuk imam-imam mazhab semua dalam dia tu. Semoga rida Allah Ta'ala ke atas mereka semuanya, dan moga Allah Ta'ala menjadikan kami, kita semua di kalangan orang yang mengikut mereka itu. Amin. Beribu-ribu amin. Alfa alfiah amin. Ribuan-ribuan amin. Maknanya minta sungguh-sungguh kepada Allah supaya kita dapat mengikut jejak langkah mereka. Batu Syekh Ibrahim Al-Laqani disebut dalam syair matan Jawhara. Dia apa dia kata? Wa kullu khairin bittiba'i man salaf wa kullu syarrin bittiba'i man khalaf. Wa kullu khairin, tiap-tiap kebajikan ada pada mengikut orang yang dahulu-dahulu. Siapa dahulu? Minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada wa banyak di kalangan mereka ni dengan salafus salih ke atas. Wa kullu syarr, dan tiap-tiap kejahatan, kesesatan ikut orang kemudian. Kemudian macam perangai ni, macam pembawakan ideologi yang dibawa yang bukan-bukan, yang bercanggah dengan Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Kita ingat zaman kita ni hebat, zaman kita ni sahabat tak nak hidup. Ingat tak? Bila Rasulullah ceritakan akhir zaman punya kedahsyatan berlaku, sahabat yang hebat tu, ya Rasulullah tolonglah doakan kami agar kami tidak bertemu dengan zaman itu. Kita dah jauh, iman tak kuat, kulit bawang pun nipis, tiba-tiba duduk pula zaman yang keadaan Allah. Kalau tak ada pertolongan Tuhan memang habis kan. Lepas tu banyakkan kita apa? Memohon pertolongan. Nak dapat pertolongan dengan apa? Banyakkan amal sah. Ya, inna rahmatallahi qaribun minal muhsin. Sungguh rahmat Allah, pertolongan Tuhan hampir pada orang yang rajin beramal saleh. Dan dalam hadis Nabi kata badiru bi a'malis salihah. Segera pantaslah kamu mengerjakan amal saleh. Ya, sebab fasatakunu fitanun ka kita'in lailil muslim, akan datang zaman ni dibayangkan sebagai sepotong malam yang gelap. Apabila gelap, mana orang tak kenal lagi dah dosa pahala. Dosa pahala, syurga neraka tak ada masuk dalam kepala dia. Kepala dia duit je, dunia tak habis-habis. Ya, akhirnya apa? Yabi'u dinahu bi'ardi minad dunya. Dia jual agama dia dengan harga dunia yang sedikit. Ya, yusbihu rajul mu'min wa yamshi kafir. Pagi dia beriman, petang dia kafir dengan Tuhan. Wal'ayazubillah. Itu zaman, ya, akhir zaman tuan-tuan ni. Macam-macam berlaku ni. Allah. Kemudian nazkuru fihi munajat al-haq subhanahu wa ta'ala li 'abdihi ala lisani hawatib al-haqa'iq fi sya'ni tadbiri fi rizq. Kemudian kami sebutkan kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini munajat al-haq subhanahu wa ta'ala kepada hamba-Nya secara lidah bisikan haqa'iq mengenai tadbir dan mencari rezeki. Ayyuhal abdu, ya ayyuhal abd, alqi sam'aka wa anta syahid, yatika minni al-mazid, wa asghi bi sam'ika fa ana lastu anka bi ba'id, kunta bi tadbiri laka qabla an takuna li nafsik, fa kun li nafsika bi an la takuna laha wa tawallaita ri'ayataha qabla zuhurik, wa ana al-an ala ri'ayati laha
ana munfaridun bil khalqi wat taswir wa ana munfaridu bil hukmi wat tadbir la tusharikni fi khalqi wa taswirih fala tusharikni fi hikmati wa hukmi wa tadbiri ana mudabbir lil mulki wa laysa li fihi zahir wa ana al munfarid bi hukmi fala ahtaju ila wazir. Oh, dahsyat benar. Di kalam dimengertikan secara hakikat ala lisanil hawatib, ya. Ini bukan ala lisanil Jibril alaihissalam, itu wahyu. Ini futuhat yang dibukakan lisan kepahaman rohani yang dibukakan oleh Ta'ala secara hakaik kepada awliya illa Ta'ala, ya, apabila batin hati dia bersih. Dalil tu hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pada yazul abdi yataqarrab ilai hatta uhibba wa iza abatu kuntu sam'ah. Ni tadi, bila aku kasih dia maka akulah pendengar, dia mendengar dengan aku. Man ilham rabbani diberikan pada qalbi awliyaan. Ayuhal ab, dari keperasanan ini Tuhan berikan kepada orang yang suci hati di kalangan para awliya illah. Wahai hambaku, lontarkanlah pendengaranmu, sedangkan engkau benar-benar menyaksikan pasti datang kepadamu penambahan dariku. Ya, pergi buang sajalah, dia kata, sama akah, ya, pendengaran engkau tu, wa anta syahid, pada engkau yang menyaksikan, ya'ti minil mazid, datang daripada aku tiap hari pertambahan umur kamu, rezeki kamu. Hari-hari Tuhan beri apa yang kamu syak ingin dengar rezeki, yang kau dengar kata pernah makan gini-gini, banyak bisikan kan, terutama bab rezeki, banyak gangguan daripada syaitan, pergi buang itu. Itu. Kemudian cubalah engkau tumpukan pendengaranmu, maka aku tidak jauh darimu. Masih ambil perhatian dengan pesanan-pesanan dalam Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebab aku tidak jauh daripada, sedangkan Tuhan lebih akrabu min hablil warid, lebih dekat daripada uap meri itu. Aku yang mentadbir bagimu sebelum engkau mentadbir bagi dirimu. Ya, sebelum kita ada dah siap tak takluk tanjizi qadim bagi iradat, dia panggil apa, taksis, siap. Kita belum ada lagi tuan. dah siap. Tapi jahatnya manusia adalah yang tuan tak siap kan tu buat, dia tak nampak, yang dia nampak dia buat, padahal dia tak perasan pula siapa punya tu. Ni seolah-olah dia masuk rumah orang tak kenal tuan, dia suruh kau piuk makan dia batang penyapu guna kejauhan ni. Ya, beri salam tidak, pergi masuk rumah orang, geledah sana macam dia punya rumah. Itulah kurang hajau dia. Maka kita dengan Tuhan begitulah. Kalau tak kenal dia, kita duduk dalam muka bumi dia, tak mengenali Tuhan punya, dan tak mengikut akan undang-undangnya, pentadbirannya, susunan dia, ya, yang ditetapkan. Itu mencari naas saja. Jadilah engkau bagi dirimu dengan bahawa engkau bukan untuknya. Ya, jadikan diri kamu tadi, pakul li nafsik bi alla takuna laha. Bukan kita ni untuk kita, kita ni untuk Allah, maksudnya kita dijadikan untuk mengenal dia, bukan untuk melayan nafsu kita. Aku telah menguasai pemeliharaanmu, ya, sebelum kemunculanmu, sebelum kita ada Tuhan dah siaplah, ya, dengan ketunggalan dia, dan sekarang aku masih memeliharamu. Ya, sekarang al-an ala riayatilah wa ana al-an, aku sekarang Tuhan kata ala riayatilah, sentiasa memberikan perhatian, pemeliharaan, kurniaan, rahmat, nikmat yang tidak terhingga. Kerana aku bersendian, ini Tuhan ceritakan dia punya kehebatan. Ana munfarid bil khalqi wat taswir, aku bersendian mencipta dan membantu. Aku membentuk kamu, membentuk segala makhluk, segala-galanya, ya, yang telah siap pada azal, yang telah, sedang dan akan datang lagi. Semua aku buat tu munfarid, aku tunggal, aku tak perlu pada sesiapa. Itu maksudnya. Ya, itu menunjukkan bahawa keesaan Allah yang maha dahsyat. Kau gantung dengan Tuhan, kau hadap pada makhluk apa ada makhluk. Dan aku juga bersendirian, wa anal munfarid bil hukmi wat tadbir, dengan menghukum dan mentadbir. Ya, Tuhan hukumkan, dia ada dua, sama ada hukum dengan hukum syariat, perundangan tu semua hak dia. Jangan kacau, jangan komplain, nanti batal iman, buat saja. Ya, satu lagi hukum dengan mana jaraiul qada, berlakunya qada Tuhan. Ya, turun hujan, panas, semua adalah dia sendiri tadbir, tak ada siapa perlu masuk campur. Ya, ni pula aku, alamak, panas pula hari ni. Besok hujan, asyik hujan kat dunia bapak kau punya.
Orang dunia kau cakap ni dunia bapak kau punya. Kau hajar dia, oh asyik hujan je. Bila panas pula asyik panas, kau nak apa kau buat dunia kau sendiri. Kau menompang pun tak kerti basuh gitu. Kan? Tuhan dah bagi kita nikmat pun dah syukur dengan Allah Ta'ala. Dia nak komen pula ya. Jangan, walaupun komen tu tak keluar mulut, dalam hati dia habis Tuhan kata apa? Dalam hadis Qudsi Tuhan kata apa? Fatrub rabban siwa wariyakhrab min tahtis sama. Kalau kau nak banyak pandai, kau cari Tuhan lain, kau keluar daripada muka bumi aku ni. Wali-wali baca hadis pengsan ni dan takut. Ya. Sebab surah reda fardha bima qasamal malik. Redalah apa yang telah ditaksim oleh pemilik sekalian alam, siapa kita. Segala keputusan telah siap pada azal, bukan baru nak sekarang bincang-bincang, pun dah masuk Dewan Rakyat. Dewan Rakyat pula kapi banyak lah kan. Kau kepala dia macam-macam. Jadi itu menandakan kuasa besar Tuhan. Dia berbuat satu perkara tidak perlu bertanya pada siapa, tak perlu kepada rondingan, sebab dia tuanku dan dia maha mengetahui. Kejadian dia penuhi segala-galanya dia punya, dia maha adil ya. Kita ni sebab kita ni apa? Nakis, kita ni kurang ya, serba-serbi dalam kekurangan ya, serba-serbi dalam kelemahan. Khuliqal insanu dha'ifah, dijadikan manusia serba-serbi dalam kedhaifan. Sebab tu benda disuruh kita wa amruhum syura bainahum, urusan kamu naklah kamu syura, berbincang, bermusyawarah. Ya, orang ni ada kelebihan ni sikit, ya ni ada kelebihan sikit, kita garap macam tu. Sebab kita ni fakir, lemah. Adapun Tuhan tidak, dia maha sempurna. Dan dia tidak berhajat. Kalau berbincang makna berhajat. Sini minta pandangan sikit, makna kita ada hajat. Bila hajat tu bukan Tuhan. Tuhan tempat dihajati, as-samad, bukan dia berhajat. Ya, kita faham makna ketuhanan tu, betapa hebatnya ketuhanan Allah Ta'ala. Maka jangan engkau bersekutu denganku dalam hikmah. Ya, Tuhan tak bagi kita nak bersekutu, nak syarik ya, dengan Tuhan, tak ada. Hukumku dan tadbirku ya, hukmi wa tadbiri. Jangan kau nak masuk campur. Ini masuk campur pula kan. Yang mana rasa boleh kata, yang mana rasa tak sesuai nafsu dia, dia tolak. Ya, sekarang pula pakai hukum apa kan? Dan negara kita hukum apa kita pakai kan? Lori menatang Yahudi kan, tu yang bantai Israel bantai kan. Tu Yahudi buat. Hukum yang ada sekarang, kau hukum Islam kan ni. Sebab siapa beriman dengan hukum yang tidak lama, hukum dia apa? Kufur. Wa man lam yarda ya wa man lam yakum bima anzala fa ulaika humun kafirun zalimun fasikun. 3 peringkat ada itu ya. Kalau ditolak habis, jawab dia dengan dia kufur, wal a'yazubillah. Allah, akulah yang mentadbir bagi kerajaanku, ana mudabbir li mulki. Tuhan kata, aku mentadbir kerajaanku. Allahu yudabbir samawati wal ardh. Tuhan mentadbir langit bumi. Perasan tak Tuhan tadbir dan? Kalau kita tak perasan Tuhan mentadbir, yang kita perasan orang tadbir, habis di situ kita down dah, mana rohani kita gelap. Ya, maka kita nampak orang takbir, ketika itu dia rasa besarnya orang. Bila rasa besar orang, lagi gelap hati, makin tak ingat ke Tuhan hanya. Ya, sebab tu perlu ditopak dengan zikir. Zikir mengingatkan balik kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada pembantu bagiku padanya. Ya, tak ada siapa, laisa fihi zahir. Tak ada siapa yang aku perlukan pembantu. Sebab manusia semuanya memerlukan bantuan Tuhan. Ya. Wa anal munfarid bi hukmi. Allah. Dan akulah yang bersendirian dengan hukumku. Ya, hukuman Tuhan tak ada siapa masuk campur. Pada ahtaj ila wazir, maka aku tidak berhajat kepada pembantu. Kalau berhajat, apa maksudnya? Itu bukan Tuhan. Ya, yang berhajat ni semua makhluk. Tuhan tempat berhajat, dia bukan berhajat. Itulah maknanya apa? Sikit munajat yang kita nak ketuk pintu hati kita, kata Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Allah karim. Ayuhal abd. Ni kitab ni dia buat apa? Munajat bentuk ni. Kan dalam hikam kitab ada satu lagi, dia buat munajat cara lain pula tuan dia. Dia gulung. Hikam bin Atta' tu daripada awal tu kitab tu min alamatil i'timad tu sampai akhir. Dia gulung satu kitab dalam munajat. Itu istimewa bin Atta' pula. Ya, buka hikam belakang tu munajat itu menggulungi segala isi kandung dalam hikam bin Atta'. Allah. Macam-macam ulama Allah bagi. Yang ni kelebihan macam ni, yang ni kelebihan macam ni. Kemudian ayyuhal abd.
man kana laka mudabbiran bitadbirih qabla al-ijadih fala tusharikhu fil murad wa man awwadaka husnan nazar minhu laka fala tuqabilhu bil inad awwadtuka husnan nazar minni laka fa'awwidni isqat at-tadbir minka ma'i. Ayuhal abd, wahai hambaku, siapa yang mentadbir bagi dirimu? Ini bangun malam dan pukul 3, pukul 3.30, pukul 4 kita murakabah kan, ya, munajat ni. Pada orang para auliat sampai tak tidur dah munajat macam mengetuk pintu hati ni. Sebab apa? Bangunan kemanisan dia dapat. Itu dalam hikam Ibn Abi Madian As-Simsani. Dia kata apa? Man ruzika halawatul munajah, ini munajat, dan beritulah munajat yang lain, ya. Barang siapa diberikan kemanisan munajat dengan Allah Ta'ala, zala anhu naum, hilang perasaan mengantuk. Tiada wali-wali 40 tahun wudu isyak sampai subuh. Kita 40 tahun wudu isyak baru sampai subuh, dan pun nak ambil wudu balik. 40 tahun masuk subuh pun nak ambil wudu balik. Dia orang 40 tahun, makna apa? Dia tak tidur kan. Ni bukan boleh buat-buat ni. Tuan-tuan buat-buat kan jalan uyung ayam macam keling mabuk todi. Ya. Ini bukan buat-buat. Ini kurnia Tuhan bila dia riyadhah mujahadah Tuhan cempakkan. Tadrij sikit dia lah sampai betul-betul mahabbah dia kuat, kerinduan dah kuat, dia akan membakar segala yang lain. Mengantuk pun tak ada kan. Ya. Ini depan kitab pun mengantuk. Tu lagi suai mungkin. Kan? Wajah kitab dia mengantuk. Ya. Lagi suai orang baca kitab dia main mesej tu, baling ke mesej. Ya, saya pesan saya mengajar jangan pegang handphone ni. Saya pegang handphone saya tak reda ilmu saya sampaikan. Kau jangan pegang handphone. Tak layak kau pegang handphone sedang dibahas ayat Quran, hadis Nabi dan kalam aulia. Ya, pak handphone tepi. Kau main handphone aku tak reda ilmu. Habis. Wahai hambaku, siapa mentadbir bagi dirimu dengan tadbirnya sebelum kejadian ini? Siapa? Dia lah tuan-tuan. Ya. Dalam hadis Nabi kata, Masya Allah kan wa ma lam yasha'lam yakun. Apa yang Tuhan kendaki, mana taksis iradat azali, itu saja berlaku. Apa yang tak ada tak akan berlaku. Mana semua yang berlaku penterjemahan, ya, kertas kerja Tuhan yang dah siap pada azal. Siapa yang mentadbir bagi dirimu dengan tadbirnya, siapa bercampur sebelum kejadian ini, ya, maka jangan engkau mencampurinya. Jangan kita pandai-pandai nak campur kan, dalam kehendak ni. Siapa yang memandang elok kepada engkau, maka jangan engkau membalasnya dengan kedegilan. Allah. Siapa memandang elok orang kita? Allah Ta'ala. Sentiasa dia beri gigi, ya. Nampak dah teruk sesat, dia datang ke Rasul. Dah habis Rasul pula diwafatkan, dia datang pengganti para sahabat. Sayang dia kita. Kau degil juga, tak nak ikut. Itu maksud. Ya, jangan kau dengan kedegilan, dia kata, dengan inat. Ya, fala tuqabbilhu, jangan kau menghadap akan Ta'ala bil inat, dengan keras kepala, dengan degil betul dia. Aku sentiasa memandang elok kepadamu, Allah, ya. Maka pandanglah kepada aku dengan menggugurkan tadbirmu bersamaku. Maknanya keelokan kita dengan Tuhan, adab dia, jangan perasan af'al kita. Matikan af'al kita dalam memandang af'al dia. Itu maksud tadbir kita dalam tadbir dia. Itu cara beradab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dalam perjalanan sufi dia tidak ada keakuan, ananiyah tak ada. Yang ada apa? Huwiyah. Apa huwiyah? Kediaan. Dia. Siapa dia? Huwallahu Ta'ala. Ya, ana tak ada. ana apa ana? Ana kau nak faham tanah. ana saya. Siapa saya? Mujur tuan ada. Wah, sukalah dia. Awak tak kenal saya siapa? Wasaulanon. Kau siapa tuan? Fakir, hina. Kata Sayyidina Ali, kau datang daripada air yang keji, mimma'in dafiq, air terpancar tu benih kita tuan tu. Kalau genjis kat Nawang orang macam tu. Hui, berorang geli dah. Kena jual sposin pun tak laku tuan. Tu asal kau, Sayyidina Ali kata. Ya. Kemudian sekarang pada besar dalam perut kamu tu apa? Tai. Dan perut kamu tu tai, kata Sayyidina Ali. Kau mati bandaran. Ya, kau mati jadi bangkai paling busuk, Sayyidina Ali kata. Kau tanam 2 kaki, satu kampung riuh tu, meletup buat satu kampung busuk. Tanam pun dekat 6 kaki tu. Itulah taraf kau kata.
Saya nak bantai tuan yang kau nak belagak nak besar apa? Kalau kau tak tunduk kepada Ta'ala, maka tidak ada kemuliaan diri kamu. Tunduk, ya, lantaikan diri kamu. Man tawadda'a rafa'ah Allah wa man takabbara wada'u. Siapa tawaduk, Tuhan angkat martabat dia. Siapa yang sombong rasa dia hebat, dia Tuhan akan hinakan dia. So, orang yang sombong besok Ta'ala jadikan di akhirat ni, ya, di akhirat besok kaki pijak tu dalam kitab Kashful Ghabiya bukan 1000 kaki kan. Mereka melacak-lacak tak tahu nak bayang macam mana. Daripada umat Nabi Adam sampai kiamat sekarang tak habis lagi orang kan, berapa juta triliun manusia. Maka orang yang takabur dirasa dia hebat, konon dia hebat, Tuhan jadikan dia asgharu minan naml yata'ahu ahlul mahsyar. Tuhan jadikan dia lebih kecil daripada semut dan memijak akan dia oleh ahli mahsyar. Kita tengok macam mana kalau melontarnya Arafah kan. Kalau dia terjatuh je macam dah habislah. Dia terjatuh je orang datang buru lacak, silap gang, pungut dah terbagi 10-20 orang dah mati. Itu baru dekat apa? Baru dekat melontar, dekat marmar tu berapa ribu, puluh ribu orang, habis juta. Ni bayangkan pada zaman Nabi dan sampai kiamat. Allah Ta'ala hinakan dia, bukan saiz macam ni, dia kecil pula pakai lacaknya. Itu maknanya apa? Allah Ta'ala amat murka seseorang itu memandang kehebatan diri. Ya, kita pandang diri kita hina, sehingga kalau kita tengok kita dengan anjing, kita rasa anjing tu lebih baik daripada aku. Itu kalam siapa? Syekh Muhammad Bahudir radhiyallahu anhu. Kalau kau pandang anjing, kau rasa kau hebat, kau lebih teruk daripada anjing. Ya, sebab anjing confirm pun kan tak masuk neraka, confirm anjing tak masuk neraka. Bahkan ada seekor anjing kitmir yang menemankan ashabul kahfi diizin masuk syurga. Tiba-tiba kau ada akal, diutus rasul, ada kitab, kau sesat lagi. Jawab dia habis. Itu maksud dia apa? Dia usik hati kita nak jaga biar kita kenal diri kita. Bila kita kenal diri kita, apa kemuncak dia? Apa kemuncak dia? Kenal diri. Ada ia tiada engkau. Tu kenal. Ada ia sebenar-benar yang wujud ialah dia. Engkau tak ada. Pada hakikat dia ada, kita bayang kan. Kita ni membayangi mana menjadi dalil kewujudan Allah, semua daripada dia. Apa dia kita kalau dia belok je kan, sekarang ke jalan. Kalau dia belok je kan, pum habis terus. Tinggal nama kita ni. Habis. Dan satu lagi, asyakkan ba'da wujudit tajribah wa khiratan ba'da wujudil bayan wa dalalan ba'da wuduhil huda wa qad sallamta li qiyami bi mamlakatihi wa anta min mamlakati fala tunazi' rububiyyatihi fala tudadid bi tadbirika ma'a wujudil uluhiyyati mata mata ahwajtuka ilaika hatta tahtala alaik mata wakkaltu syai'an min mamlakati li ghairi hatta akila zalika ilaik mata khaba man kuntu lahu mudabbiran wa mata khuzila man kuntu lahu nasiran. Semua munajat dan ketuk dalam ni. Allah. Adakah masih ada keraguan selepas adanya tajribah, uji kaji? Asyakkan. Adakah kamu syak lagi? Ya, selepas wujud tajribah, ya, adakah masih ada kehairanan selepas adanya keterangan? Dah terang dah. Ya, tak yakin lagi dengan Tuhan ke? Itu maksudnya. Ya. Tajribah Tuhan dah uji kita macam-macam kan. Adakah masih ada kesesatan selepas nyatanya petunjuk? Dah terang petunjuk daripada Al-Quran dan Rasul yang diutus khas oleh Allah Ta'ala. Ya? Sesungguhnya engkau telah menyerahkan bagiku pentadbiran. Sesungguhnya engkau telah menyerahkan bagiku pentadbiranku bagi kerajaanku. Ya, kita dah serahkan. Wa mahyaya wa mamati lillah. Dah sekarang tu taslim. Ya, hidupku matiku lillah, habis. Keluar surau, keluar masjid, ini buat gaya dia pula. Ya, dah lupa dah syariat Allah, dah lupa dah ketetapan Tuhan, dah lupa dah keagungan kebesaran Tuhan. Ya, ini banyak nafsu punya jahat. Oleh itu jangan engkau merebut rububiyahku. Jangan engkau rebut benda yang memang kau takkan dapat, iaitu rububiyah, ketuhanan Allah Ta'ala. Mana apa ketuhanan? Ya. Kalau hakikat makhluk, hakikat khalaik la yadurru wa la yanfa.
Hakikat semua makhluk, la yadurru, dia tidak boleh memberi mudarat, wala yanfa, dia tidak boleh memberi manfaat. Manfaat minallah, sebab nama Tuhan An-Nafi', dia pemberi manfaat. Bermakna apa yang kita dapat nikmat minallah, la min anfusikum, bukan daripada diri kamu. Kamu tu semua Tuhan ejas dia, bayang jadi sebab dia. Ya. Sebab tadi baru kita bahas di masjid Pulai kan. Iaitu masalah fala tu'akhiz, fala tamuddanna, jangan kamu panjangkan tangan kamu lil akhzi, bagi mengambil, illa antara Allah wa mu'ti, baru kau lihat al-mu'ti al-haqi huwa maula, yang memberi sebenar adalah orang beri kita kan, jangan ambil kecuali kita pandang ini ada dari Allah. Orang ni semua sebab aja, postman ni dan kalau kau pandang dari dia je habis, kalbi kau besar. Akhirnya kau pun tunduk kat dia. Syekh baik dia bagi saya kain batik duit RM50. Ya, tambah 5 tahun dapat kain batik selain. Duit RM50 sampai ke mati dia ingat. Yang Tuhan bagi tiap-tiap nafas dia tak nampak. Ya. Itu mana jangan kita ambil pemberian makhluk, melainkan antara bangkali Allah tara al-mu'ti al-hakiki huwa maula, pemberi sebenar ialah ini. Sebab apa nak jaga betul? Qalban, jaga hati. Kita ni jaga hati kan. Sebab kalau kita tak faham benda ni kan, hati kita rosak. Nampak orang, Tuhan je nampak. Ya, bila pandang dia orang, kalau dia ambil dia tak nampak dari Allah, bagaimana kalbi dia makin gelap. Dia makin jauh dengan Allah Ta'ala. Akhirnya dia terikat dengan makhluk, ya, dan terloncor ikatan kalbi dia dengan Allah. Dan tidak ada benda paling besar bahaya dalam hati kita ialah hijab, bila kita terdinding dengan Tuhan. Bila terdinding, bila nampak jauh. Bila terdinding, bila hati dia gelap. Bila dia gelap, bila tidak memandang dari Allah, dia pandang makhluk. Habislah. Sebab tu perlu top up dengan zikir kan. Dia pusing-pusing zikir dengan banyak kan. Sebab zikir peranan dia menyuci dalam supaya dia terang. Cermin dalam terang. Bila cermin dalam terang, senang dipandang. Kalau tidak, takut dipandang keliru. Ya. Kemudian bilakah aku serahkan engkau kepada dirimu? Bila aku serah engkau ke diri engkau, Tuhan kata. Ya. Bila aku serah akan dirimu, padahal semua dalam kekuasaan dia. Hingga engkau perlu mentadbir atas dirimu. Ya, mata wakaltu syai'an mimman mamlakati li ghairi hatta akila zalika ilaik. Bila tak ada, mana semua tu dalam urusan Allah. Jadi sila pandang apa kita nak pandang tuan? Ya, keterikatan semua makhluk dengan Allah. Itu yang kita nak pandang. Tu ringkas ni. Ya, semua makhluk terikat, muqayyad. Sebab wujud kita ni wujud muqayyad. Adapun wujud Tuhan lawan dia ialah mutlak. Dia tidak terikat. Yang terikat ialah kita. Sila pandang tu. Sebab tu kalau dia tak terpandang, dia terikat dengan Tuhan, dia rasa dia hebat dia, saya apa pun lagi, semua ada. Syaitan jodoh kan, kau apa lagi? Harta dah banyak, 7 keturunan tak boleh makan. Kan? Doktor pakar semua keliling, dia ingat malaikat maut tak sampai. Jaga tuan. Dia akan jadi sesat orang yang bila dia tak perasan dia terikat dengan Tuhan. Ya, sebab tu ayat kata apa? Innal insana la yatgha bila ar-ra'a istaghna. Sungguhnya insan tu akan jadi melampaui batas, sesat bila ar-ra'a istaghna, bila dia merasa diri dia sudah terkaya. Apa makna terkaya? Tidak terikat. Dia perasan dia tak terikat dengan Allah Ta'ala. Saya nak semua boleh dapat. Saya nak semua. Apa saya nak semua dapat. Wah. Dia tak perasan tu Tuhan beri itu bukan beri rahmat tu. Tuhan istidratkan dia supaya makin dia jauh. Akhir Tuhan gentap dia habis besok. Ya, itu makna. Jadi sentiasa kena pandang keterikatan kita dengan Allah. Itu yang paling besar ni. Bilakah engkau menyerah? Bila aku menyerahkan wakil suatu daripada pemilikku kepada orang selain aku, hingga aku menyerahkan demikian itu kepadamu. Bila aku serahkan engkau, Tuhan kata. Ya, maknanya apa? Biar kita sentiasa ada penyerahan at-taslim, ya, taslim kepada dia. Dan akhirnya katanya, bilakah binasa orang yang aku mentadbir baginya. Ya, bila orang tu jadi rosak, bila orang tu akan jadi sesat kalau aku tadbir, kalau aku urus dia. Tiap-tiap hari kita baca kan, dalam sembahyang yang ada doa. Sembahyang apa? Main subuh lah tadi. Ya. Fala ya'izman adai wala yazilman. Takkan jadi hina orang yang bergantung dengan Tuhan, dan takkan jadi mulia orang yang cuba nak melawan Tuhan. Habis, cukup itu. Subuh hari kita dah buka dah. Kemuliaan ada tunduk kepada Allah. Jangan cuba nak lawan, kehinaan akan diberi oleh Ta'ala.
besar tuan. Tapi tanya apa makna cik? Lupa dah makna kunut. Kau tak tahu tu. Lepas apa tak tahu, tak ambil tahu. Kitab lambat-lambat ada, kena salih pada jual. Siap terjemah ada kan. Buat semayang dia pergi bacalah makna tu. Setengah daripada khusyuk, setengah daripada makna menarik khusyuk apa? At-tafahum ma'anil qiraah. Memahami akan segala bacaan Quran, bacaan semayang tu. Semua bacaan kita tahiyat, kita tapu semua tu kena faham dan menghayati. Itu setengah daripada membantu kekhusyukan. Ya, dan bila khusyuk ada tuan-tuan, orang tu berjaya orang tu akan dapat kejayaan dunia akhirat, ya. Qad aflaha man zakah. Orang yang suci dalam dia akan dapat kejayaan, ya. Dan ayat ini Tuhan kata apa? Annahum fi salatihim khashi'un. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Bukan sahun. Ya. Sesungguhnya berjayalah mereka yang dalam sembahyang mereka khashi'un, khusyuk. Khusyuk kerana kalbi dia betul menghadap Tuhan dan dia betul kenal Tuhan macam tadi. Dia kenal semua afal dari dia. Oh cantik. Ketika tu dia akan cantik dalam perjalanan hidup ni. Ya, kun ma'allah maulah tarallah ma'. Kau latih, kau sentiasa memandang dia, Tuhan akan bukakan kau ma'iyah. Dia panggil muraqabah ma'iyah. Sentiasa ada ma'iyah. Baru dia akan selamat. Dan bila dikalahkan orang yang aku menjadi penolongnya. Ya, bila Allah bantu satu orang tu, takkan siapa boleh kalahkan. Tengok perang Badar ni. Perang Badar angka. Habis kalau ikut 3 kali ganda. 313. Nak serang 1000 lebih sikit, tuan bayangkan. Dengan kelengkapan ada sahabat-sahabat yang naik satu kuda 3 orang. Bayangkan. Bayangkan. Tapi bila nasrun minallah, pertolongan Tuhan sampai, habis. Kejap dia bantu. Mana kalau dia bantu, confirm selamat. Kalau dia tinggal kita, habis nanti. Jadi nak dapat bantuan, banyakkan pendampingan diri dengan dia, ya. Banyakkan kalbi kita sentiasa ingat dengan dia, dan lahir kita syariat jaga, dan anggota tujuh kita jaga. Mata, telinga semua jaga semua tu, insya-Allah kita akan dapat madat bantuan fight limpahan daripada Allah Taala. Kemudian ayuhal abd ila akhir wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana inna khairul alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika.